Okey. Itu dia. Recording in progress. Okey. So, kita akan mulakan nak tengok dulu apakah topik-topik yang kamu akan belajar dalam geografi tingkatan 3. Agak-agaknya apa topik dia, cikgu? Jom kita tengok. Baik, ini daripada buku teks ya. Daripada buku teks kita akan tengok apa sebenarnya yang kita belajar ni. Pertama-tama sekali kita akan belajar tentang jadual dan graf. Cikgu, kami dah pandai buat jadual, cikgu. Jadual kelas, jadual belajar, kami dah pandai buat. Ini lain. Ini jadual maklumat. Maklumat-maklumat itu kamu akan perlu buat dalam bentuk jadual dan kemudian kamu dikehendaki buat graf. Wow, melukis kau. Lukis graf. Ada graf bar mudah, graf yang kotak-kotak tu. Ada juga graf garisan macam tu. Ada yang macam apa? Degupan jantungan. Titit, titit, titit. Tu graf garisan. Dan satu lagi, dia akan belajar tentang graf gabungan. Kamu akan gabungkan graf-graf bar macam tu dengan ke atas dia ada titit, titit, titit. Dia gabung macam tu. Itulah dia kamu akan belajar jadual dan graf. Itu yang pertama. Kemudian bab kedua, carta pi. Okey. Cikgu, carta tu saya tahulah carta, tapi pi tu apa? Pi tu sebenarnya dengan dia ambil carta tu dalam bentuk makanan. Di Amerika dia orang suka makan pie. Tahu pie kan yang bentuk macam lempeng tu kan? Macam roti canai macam lempeng tu kan? Itu dia ada akan dipotong-potong mengikut dia bentuk bulat. Dia bentuk macam pie. Kan? Tapi kalau sepatutnya kalau carta pie itu di sebelah Europe kan? Europe ke Amerika dibentuk carta pie. Kalau sampai di Asia kena guna makanan lain lah kan? Macam kita akan pakai apa? Mungkin carta lempeng ke, carta roti canai ke kan, carta roti telur ke, carta roti okey, carta capati ke, carta tose ke. Nasi lemak mana ada bulat? Apalah kau ni, nasi lemak kan petak. Ya betul Zakil, betul. Kan. Okey, jadi kita akan tengok bagaimana cara untuk buat carta pi. Itu pun senang je sebenarnya. Okey. Baik. Kemudian diteruskan dengan bab 3 iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Cikgu, panjangnya tajuk cikgu, saya tak faham. Pengaruh persekitaran fizikal. Maksudnya apa tahu? Maksudnya kita akan belajar kenapa cuaca yang macam iklim sejuk tu binatang-binatang dia berbeza. Ada beruang koala lah, ada beruang kutub lah, beruang arktik lah. Kemudian ada pokok-pokok seperti pokok-pokok spurs dan juga pokok-pokok yang berbentuk alpine tu. Kenapa pokok dia berbeza, cikgu? Kenapa binatang dia berbeza? Kenapa kat sini pula, contoh macam di gurun Sahara, kenapa binatang dia jenis yang kuat berlari, kemudian pokoknya cuma kecil-kecil tapi akar panjang. Kenapa ya cikgu? Inilah dia pengaruh persekitaran fizikal terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksudnya lain dia punya persekitaran, lainlah tumbuhan dia, lainlah binatang dia. Nampak? Itu yang kita akan belajar. Macam tu ya. Beza. Baik. Kemudian kita lihat pula yang tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jenis dan pokok-pokok yang tumbuh-tumbuh di Malaysia ni. Iaitu macam mana cikgu nak kenal? Senang saja. Kalau katakan tanah tinggi kalau macam macam kalau katakan di Genting Highland, di Cameron Highland, kenapa pokok dia berbeza dengan pokok di belakang rumah saya kat KL tu cikgu? Itu sebab tanah tinggi dan tanah pamah yang berbeza. Kenapa pula di pantai, saya pergi pantai, pokok dia lain cikgu. Saya pergi hutan, pokok dia lain. Itu yang kita nak tahu. Perbezaan pokok-pokok yang ada. Explain evolution. Evolution tu mungkin dalam bab sejarah boleh. Dalam geografi nanti.
Mungkin. Kemudian kita akan lihat tentang bab 5, hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar ni adalah hidupan-hidupan yang kita kata binatang-binatang liar yang dilindungi. Contohnya macam tapir ke, gajah ke, kobra ke. Bukan kobra dalam kelas ni tapi kobra lah. Kobra tu ular tedung kan. Dia memang binatang yang dilindungi sebenarnya. Bukan kobra dalam ni. Kobra dalam kelas kita tak payah dilindungi pun. Okey, baik. Okey, baik. So itu berkaitan dengan kehidupan liar. Bab yang keenam, sumber semula jadi di Malaysia. Kita akan belajar tentang di Malaysia ni sumber semula jadi yang ada seperti apa tahu? PJT Mah kita ada, emas kita ada, petroleum kita ada. Kita akan kaji banyak benda-benda tu. Kat mana ada kat mana ada emas cikgu? Dekat Terengganu ada emas, kat Pahang ada emas. Petroleum dekat Sarawak ada, kat Sabah pun ada. Kita akan mengetahui sumber semula jadi di Malaysia. Kemudian bab yang ketujuh tentang kegiatan ekonomi di Malaysia. Apa kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia ni? Macam-macam, banyak. Perdagangan, pertanian, kemudian juga pengangkutan dan juga macam-macam lah. Kita akan belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, kemudian daripada sudut Malaysia, kita akan belajar tentang geografi dunia. Ini tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Kita akan tengok di Kanada, binatang dia macam mana, tumbuh-tumbuhan dia macam mana. Kita juga akan tengok di Jepun. Di Jepun tumbuh-tumbuhan dia macam mana, hidupan liar dia macam mana. Jadi itu di peringkat dunia, bab yang ke-8. Bab yang ke-9, sumber semula jadi utama dan juga kerjasama ekonomi dunia. So sumber semula jadi dunia ni ada apa? Macam-macam sebenarnya. Dunia kita ni, bumi kita ni ada arang batu, ada lithium. Sekarang ni paling mahal lithium. Lithium tu apa cikgu? Nanti cikgu terangkan. Okey. Baik, kemudian kita akan belajar tentang sumber hutan. Pentingnya uruskan sumber hutan ni. Kita ada banyak hutan tau. Most of kita kata apa tahu? 50% Malaysia sebenarnya hutan. 50% Malaysia adalah hutan. Kita ada banyak hutan lagi. Tapi kebanyakan manusia tidak tinggal dalam hutan. Kita tinggal di bandar kan. Jadi kita kena ketahui tentang sumber hutan. Dan bab 11, kitar semula, iaitu recycle. Macam mana amalan kitar semula di Malaysia ni? Kitar semula kan, kita kan Malaysia ni kan, fikir dulu sebelum buang. Kalau nak buang tu, okay, kalau kertas satu tempat, kalau tin-tin minuman satu tempat, kalau kemudian plastik satu tempat, betul? Tapi kalau dekat Europe, kita akan tengok amalan kita semula di negara lain seperti di Jerman, lagi hebat. Lagi hebat. Di Jerman, dia punya kitar semula, siap kilang tu, kilang dia dah keluarkan barangan plastik ke ataupun kertas, kilang tu pergi rumah kamu ambil balik. Ambil balik kertas, ambil balik plastik yang dia bagi. Sebab dia nak recycle. Itu di Jerman. Jadi itu juga akan kita belajar dalam amalan kitar semula di negara-negara lain. Memang interesting sebenarnya. Okey. Dan juga yang terakhir iaitu kita akan lihat, okey, yang ini panduan kerja lapangan. Okey, sebab panduan kerja lapangan ni maknanya adalah panduan bagaimana untuk buat kerja kursus dalam geografi. Kerja kursus kamu, okey, cikgu tak akan bagi dan tak akan kacau. Sebab apa tahu? Kerja kursus akan diberikan oleh cikgu sekolah kamu. Tapi cikgu boleh guide macam mana nak buat. Tapi tajuk kemudian isu dia akan diberikan oleh guru-guru sekolah kamu. Okey. Baik, bermakna okey, berapakah topik yang sebenar-benarnya yang kita belajar? Ada 11 saja. Jadi kalau kamu rasa 11 macam senang ke susah? Mbak Folio. Okey. Ya, betul.
Ya, sahaja. Itu sahaja. 11 sahaja. Okey, baik. Ada pertanyaan yang baik. Okey. Okey, ada pelajar tanya, cikgu, my sister told me for Geo and Sejarah PT3, last time there was no exam, but folio only. Is it the same for this year? Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu lah, untuk pengetahuan kamu, sejak daripada tahun 2020 lagi, okey, PT3 telah memulakan, okey, iaitu sesi, okey, iaitu kertas PT3 dari sejarah dan geo. Sebelum itu memang sejarah dengan geo tak ada exam. Tak ada exam dalam PT3, tak ada. Okay. But then since 2020, 2021 dan untuk batch kamu, yes, 2022 year ada. But why? Sebab apabila kamu semua buat, okay, apa yang berlaku dulu apabila sejarah dengan geografi, okay, hanya buat folio dan tidak ada exam, maka apa yang berlaku adalah para pelajar ni dia belajar sejarah dengan geo saja main-main, tak serius. Kemudian buat folio pun sekadar folio, masuk sejarah, masuk kelas geografi pun okey macam tak belajar, main-main banyak. Jadi kamu tahu tak apa efek dia apabila pelajar-pelajar itu masuk kepada masuk kepada sejarah ataupun geografi semasa tingkatan 4, mereka terkejut. Bila masuk tingkatan 4, dia orang terkejut. Rupa-rupanya di peringkat tingkatan 4, tingkatan 5, SPM sejarah wajib lulus. Semasa PT3, sejarah tak pernah buat exercise, tak pernah buat exam. Tiba-tiba masuk form 4, form 5, alamak, sejarah wajib lulus. You see? Itu mendatangkan masalah kepada para pelajar tersebut. Bukan. Kamu bukan batch pertama. Kamu dah batch yang ketiga, yang keempat dah sebenarnya ni. Yang ketiga rasanya. So exam sejarah dan juga geografi memang ada dalam PT3. Badan jangan risau. Dulu tak ada PT3, sebelum tu dipanggil PMR. PMR. PMR, bagi cikgu PMR silibus dia lebih mudah, namun dia punya peperiksaan lagi mudah, iaitu sebanyak lebih kurang 50 ke 60 soalan 50 soalan objektif. Cikgu. Baik, cikgu nak tanya kenapa UPSR dah tak ada lagi. Okey. UPSR dah tak ada lagi. Kerana apa? Kerana okey, kalau pelajar-pelajar ini nak naik kepada tingkatan 1, mereka boleh mengikuti peperiksaan PKSK yang mana boleh kamu mohon untuk dapat masuk MRSM ataupun SPP. So tidak perlu gunakan UPSR lagi. But 2022, 2020 and 2021 has no PT3 kan? Ya betul, sebab pandemik COVID-19. Yes. But then untuk batch kamu, let's say kalau katakan hujung tahun ini pandemik ini telah berkurangan, maka kamu semua akan menduduki PT3 semula. No PT3 this year? I think this year you will got PT3. You will have PT3. Kes dah naik. Jangan berharap kes dah naik. Ya? Jangan berharap kes dah naik. Okey. Okay, jangan. Okay. But the answer is, okay, sebenarnya begini. No. Sebenarnya, okay, kamu kena faham. It's just a pandemic. Penyakit yang sebenarnya kamu boleh lawan. Kamu boleh lawan. Siapa nak tahu tips bagaimana nak lawan COVID-19? Siapa nak tips bagaimana nak lawan COVID-19? Okay. Pakai mask. Baik. Dia begini. Sebelum itu, cikgu kena pause recording lah. Sekarang masalah pula. So, sekarang kita akan mulakan pembelajaran bab 1, iaitu geografi tingkatan 3. Semua dah sedia? Anda dah sedia Okey, kita akan mulakan bab 1, iaitu jadual dan graf. We spend almost 30 minutes. Well, kelas kita memang macam ni. Okey, baik. No, banyak
yang kita dapat. Perbualan kita bukan perbualan kosong ya, tapi perbualan kita adalah perbualan yang ada isi-isi penting. Ada information kat situ. Okay, baik. We learn why we like and dislike COVID. Yes, betul. Okay, baik. So kita nak lihat, okay, ini buku teks kamu dan kita akan pelajari bab 1 iaitu jadual dan graf. So kalau kita lihat di sini, sebenarnya jadual dan graf ni adalah sebenarnya apa tahu? Okay, cikgu akan terangkan dulu dan kamu okay dengar betul-betul dan fahami ya. Fahami. Dengan cara apa? Baik, kita tengok. Data dan maklumat. All the data and maklumat yang disusun, okay, akan disusun dalam bentuk jadual dan graf. Supaya apa? Supaya lebih mudah difahami. Itu sebab kenapa kita belajar buat jadual dan graf. Supaya maklumat itu senang untuk kita fahami. Itu tujuan asal dia. Jadi, bila kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan jadual. Ciri-ciri dan kegunaan jadual. Jadual ialah merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat dengan lebih tersusun. Dan data dan maklumat yang dipersembahkan itu dalam bentuk jadual akan lebih mudah dibaca, lebih mudah difahami dan mudah untuk ditafsirkan. Mudah untuk kita tafsirkan. So itu okay, kegunaan jadual. Baik. Ciri-ciri jadual. Jadual kebiasaannya ada beberapa perkara, iaitu dia ada tajuk. Okay, of course dia ada title. Kemudian dia ada data dan juga kita ada maklumat. Serta sumber yang bersesuaian. Itu mesti ada. Okay, tajuk, data dan juga maklumat. Kemudian, apakah kegunaan jadual ini? Data dan maklumat dalam jadual itu nanti akan digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian, which is yang mana suitable. Kita boleh guna graf yang sesuai. Jadi, ia digunakan untuk melihat perubahan, melihat the changes dan juga pertalian ataupun relation between dua set maklumat. Kita akan diberikan set-set maklumat, kita nak tengok apa yang berubah, apakah relationnya di antara maklumat-maklumat itu. Jadi, bila kita classifykan pengkelasan maklumat tu, kita classifykan dalam jadual, maka ianya akan lebih tersusun dan mudah untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. So, itu kegunaan jadual. Contoh jadual macam mana cikgu? Macam ni. Ni dia nampak. Okey. Ini contoh jadual. Iaitu contoh jadual apa? Iaitu jumlah hujan bulanan. Okey, jumlah hujan bulanan di mana? Di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada tahun 2016. Ini title. Ini tajuk ya. Ini adalah tajuk. Jadi kalau kita lihat di sini, tajuk ini, okay, dia dah bagi tahu tajuk itu apa? Tentang jumlah hujan yang terdapat di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey. So diberikan jadual ini, okey, diberikan data ini dimasukkan dalam jadual. So bila kamu tengok jadual, kamu sekali imbas kamu tahu, okey, first of all kamu tengok tahun 2016. Kemudian kamu tengok, okay, Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. So itu bulan. Kemudian kamu tengok jumlah hujan dia. 117, 189, 10.6, 234, 239, 83, 92.2, 57.6, 48.4, 25.2, 193.2, 175.8. Kalau sekali imbas, okey, kamu tengok, ini semua maklumat jumlah hujan ini dia campurkan semua tu total menjadi 1465.2. But then kamu perasan tak, semasa kamu tengok, kamu akan perhatikan ada bulan-bulan tu yang sangat sedikit hujan
ada bulan-bulan itu yang sangat banyak hujan. Sekali impas kamu tengok, adalah yang paling banyak, yang paling sedikit. Okay, tell me. Okay, bagi tahu cikgu, bulan mana yang paling sedikit hujan? Bulan mana yang paling sedikit hujan? J. Januari ke? Januari. Januari paling sikit. Are you sure? Cuba tengok betul-betul. March. Jawapan dia adalah March. Nampak tak? Iaitu 10.6 sahaja. Oh, iyalah. Ini paling sikit. Okey. Kemudian yang paling banyak hujan yang mana? Yang paling banyak hujan ialah iaitu bulan Mei. 239.2. Nampak tak? Sekali kita baca, kita tahu, sebab itu kita kena susun jadual supaya apa tahu, kita mudah kenal. Kat situ yang sedikit, kat situ yang paling banyak. So, tujuan jadual adalah untuk memberitahu dengan mudah yang mana paling sikit, yang mana paling banyak dan yang lain-lain. Tetapi ini tak jelas lagi. Dia kena tukarkan jadual ini kepada apa tahu? Kepada graf. Baru nampak, iyalah, ini paling banyak, ni paling sikit. Baru dah senang nak ingat. Kan? Jadi ini contoh jadual jumlah hujan bulanan. Kita tengok satu lagi. Okey, contoh jadual, iaitu ini dia. Jadual sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 Alpha pada tahun 2016. So, yang ini tajuk. Okey. So, sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 Alpha pada tahun 2016. So, kalau kita lihat sukan kegemaran, contohnya apa? Badminton. Kalau kita tengok badminton, sukan kegemaran, bilangannya 10 orang. Pingpong, 7 orang. Bola keranjang, 6 orang. Bola sepak, 12 orang. Dan juga sepak takraw, 5 orang. Jumlah murid 40 orang. Daripada sini kita tahu, bermakna bila dah susun jadual, kita tahu bahawa, baik, yang manakah sukan yang paling banyak bilangan muridnya? Sukan apa yang menjadi kegemaran utama murid lelaki tingkatan 3? Ya, betul Izakil, betul Utaya, iaitu bola sepak. Bola sepak pula, bola sepak. Bola sepak lain. Bola sepak tu yang itu dipanggil bola sepak atau bola tampar. Ini bola sepak. So, 12 orang paling banyak. Yang paling sedikit, sukan yang paling kurang digemari oleh murid lelaki. Tingkatan 3. Sukan apa? Sukan apa yang paling sedikit bilangan muridnya? Iaitu sukan sepak takraw. Iaitu sukan sepak takraw, iaitu bilangannya 5 orang saja. Jadi bila kita tengok dalam bentuk jadual, kita mudah untuk tahu, rupanya bola sepak yang paling digemari, sepak takraw yang paling kurang digemari. So, itu dalam bentuk jadual. Yes, bola sepak memang always wins. Memang akan menjadi sukan yang paling digemari di seluruh dunia adalah bola sepak. Memang. Sampaikan dia ada 2 nama. Kalau di Europe ataupun di Asia dipanggil football. Kalau di Amerika dipanggil soccer. Betul tak? Sekarang ni terkenal dengan apa? Siu dia macam ni. Lari. Siu. Siapa tu? Siu so itulah dia. Siu so itu jadual. Baik. So, bagaimana orang-orang ini, kita tertanya tau, macam mana diorang boleh kumpulkan maklumat ni? Maknanya macam bilangan murid, macam mana dia tahu badminton ni 10 orang, pingpong ni 7 orang? Macam mana tentang jadual hujan tu kan? Macam mana diorang boleh dapat 117 mm, 189 mm? Macam mana dia ukur dia ada beberapa kaedah macam mana nak kumpulkan maklumat ini. Cara yang pertama, ini dia kaedah pengumpulan maklumat.
Iaitu yang pertama, iaitu kaedah pemerhatian. Pertama kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni maknanya melihat. Kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah untuk dilakukan. Dan cepat untuk dilakukan. So, maklumat yang hendak dikumpulkan akan dapat diperoleh melalui pemerhatian dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. Okey. Kaedah pemerhatian ni biasanya akan dibuat secara tengok. Contohnya kan, okey, kalau kadang-kadang di highway, di lebuh raya, okey, kadang-kadang ada dalam satu tahun ada satu tempoh di mana akan ada orang jabatan banci tau. Dia akan letakkan kemah di tepi highway tu, okey, kemudian akan ada orang duduk, dia akan tengok jalan raya. So bila kita lalu dia tekan, kita lalu, kalau ada dua kita lalu, dia akan tengok, oh dalam satu hari berapa banyak kereta lalu kat situ. Dia akan catatkan, oh dalam satu hari ada 1,000 kereta yang lalu kat situ. So itu adalah kaedah pemerhatian. Ia dipanggil banci. Banci tu sebenarnya adalah pengiraan lah. Dia kira. Memang ada memang ada. Banci tu ialah pengiraan. So dia kira. Itu kaedah pemerhatian. Dia perhatikan. Yang kedua, kaedah temu bual. Kaedah temu bual iaitu adalah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan melalui perjumpaan atau soal jawab dengan seseorang. So kaedah ni sesuai untuk mengumpul data atau maklumat yang berkait dengan berita, pendapat atau nasihat. Kenapa susah payah kena kira? Pasang kamera je untuk mudahkan kerja. Sebenarnya kalau pasang kamera, kamu tak nampak kereta-kereta tu. Kamu kena kira juga, still kena kira juga. Kamu tak boleh kira secara automatik untuk suruh komputer kirakan dan berdasarkan gambar berapa banyak kereta, tak boleh. Kamu kena kira juga manually sebab kadang-kadang kamera ada dia punya blind spot, which is bahagian-bahagian yang tidak nampak. Sebab itu kena kira dengan kena turun di jalan raya, di tepi jalan raya dan mengira manually. Memang ada. Okay. So itu. Baik, kaedah temu bual yang kedua ni contohnya macam tadi Macam dia tanya sukan kegemaran. Macam cikgu tanya macam korang lah kan. Okey, ada 33 orang. Okey, cikgu tanya, okey berapa ramai kat sini yang suka bola sepak? Okey, semua angkat tangan. Ada 30 orang angkat tangan. So cikgu tanya, okey 30 orang. Okey, berapa ramai lagi yang suka main bola jaring? Okey, angkat lagi berapa kira. Okey, so itu adalah kita kata kaedah mengumpul maklumat secara lisan. Kaedah temu bual lah. Kaedah yang ketiga adalah banci. Banci ni sebenarnya adalah kaedah mengumpulkan maklumat. Okey, kaedah mengumpulkan maklumat berkaitan dengan sesuatu jumlah yang dihitung. Yang dihitung ataupun yang dikira. Dan biasanya Jabatan Perangkaan Malaysia kebiasaannya menggunakan kaedah ini untuk menghitung mengira jumlah penduduk Malaysia berdasarkan perkara-perkara seperti umurnya berapa, pekerjaan apa, pendapatan berapa, bangsa apa dan juga jantina apa. Ini banci yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan untuk tahun 2021 yang tahun lepas, okey, penduduk Malaysia ada lebih kurang 34.5 juta. 34.5 juta. Nampak tak? Banyak tak? Banyak kan? Dan negeri yang paling banyak penduduk, negeri apa? Negeri apa yang paling banyak penduduk? Tak, negeri di Malaysia yang paling banyak penduduk. Selangor ke cikgu? Negeri yang paling banyak penduduk di Malaysia adalah bukan Sarawak. Yang paling banyak penduduk ialah Selangor. Selangor nombor 1 paling ramai penduduk dengan bilangan penduduk berapa? 6 juta. 6 juta penduduk di Selangor. Ramai tu.
Yang nombor 2 negeri apa? Siapa rasa nombor 2 negeri apa? Nombor 2, kalau kamu nak tahu negeri yang paling banyak penduduk di Malaysia ni, nombor 2 negeri ialah negeri Sabah. Sabah ada berapa? 3 juta. Peliknya. Bila Selangor 6 juta, Sabah 3 juta. Dia punya gap berapa? Perbezaan dia 3 juta. Sebab itu Selangor, okey, kalau katakan Selangor ni menghadapi kita kata pandemik, okey, memang Selangor lah yang paling banyak. Nak buat macam mana sebab paling ramai penduduk? Betul tak? Kalau mangsa banjir baru-baru ni, okey, dah tentulah Selangor yang paling banyak mangsa penduduk. Sebab apa? Penduduk yang paling ramai. Kes COVID-19 semalam. Semalam ke hari ni Semalam ke hari ni? Hari ni. Hari ini 10,000 kes COVID-19, 10,000. 2,600 kes COVID datang daripada Selangor. 2,600 daripada Selangor. Yang lain-lain tu ratus-ratus saja. Ya, dah naik dah kes COVID. Okey, nampak tak? So kalau kita fikir, kenapa Selangor banyak sangat Kenapa asyik-asyik Selangor, asyik-asyik Selangor? Sekarang baru kamu tahu bahawa memanglah Selangor banyak. Sebab Selangor ramai penduduk. Selangor ada 6 juta kot. Kan? Jadi sebab itu bilangan COVID-nya akan menjadi paling tinggi. Faham? Kalau kamu fikir, Sarawak tu cikgu, Sarawak lagi lah negeri besar. Memanglah negeri dia paling besar. Tapi penduduk dia sikit. Sebab Sarawak kebanyakannya hutan kan. Kebanyakannya hutan. Jadi kena faham kat situ. Jadi bila kita bercakap, kita akan berfikir. Kalau kawan-kawan kita kata apa kan? Apalah korang ni apa Selangor ni asyik-asyik naik paling banyak pula tu. Kita boleh jawab. Itu apa tahu? Dah memanglah Selangor paling ramai penduduk. Sabah Sarawak kan tak ramai penduduk. Kena fahamlah. Nampak tak? Barulah kita punya alasan tu ada alasan yang akademik. Alasan yang berilmu. Nampak tak? Barulah logik. Okey. Ya, betul. Sarawak ke Sabah lagi besar? Sarawak lagi besar. Sarawak lagi besar. Okey. Baik, so itu sebenarnya kaedah bancian. Mengukur bilangan penduduk dan sebagainya. Baik. Kemudian, seterusnya kita lihat tentang soal selidik. Soal selidik kaedah yang keempat. Kaedah keempat soal selidik ini iaitu kaedah kumpulkan maklumat. Okey, kumpulkan maklumat melalui soal selidik dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Maknanya borang soal selidik. Dan borang ini akan diisi, yang telah diisi akan dikumpulkan semula. Contoh borang soal selidik macam ni lah. Okey, contoh macam kamu isi kan, nama murid. Contohnya Utaya Kumar. Bukan, Utaya. Kemudian tingkatan 3 Mutiara. Cara datang ke sekolah. Okey, dia datang sekolah dengan jalan kaki. Contoh. Kemudian borang ini bagi kepada Hemendran. Hemendran pula cakap. Okey, iaitu Hemendran kata, okey, dia pergi sekolah naik basikal. Okey, yang lain-lain pun sama. Tandakan naik kereta ke, naik motosikal. Bila dah dikumpulkan borang ini, baru kita akan kumpul data. Yang naik basikal 10 orang. Yang naik motosikal 9 orang. Yang nak jalan kaki 12 orang. Macam tu. So ini borang soal selidik. Cara untuk kumpul maklumat. Dan cara yang seterusnya iaitu rujukan kepustakaan. Rujukan kepustakaan maknanya kaedah kumpul maklumat dilakukan dengan merujuk bahan-bahan yang sudah diterbitkan. Maknanya merujuk di dalam buku, majalah, risalah, keratan akhbar, laman web ataupun cakera padat. Okey. Jadi itulah dia. Rujukan kepustakaan. Okey, rujukan kepustakaan. Okey.
Is okay. So sumber ya betul, itu contohlah contoh. Okay, cikgu tahu Hemendran, kamu memang pergi sekolah naik kereta kan, memang kamu tak naik basikal sebab kamu tak pandai naik basikal. Naik basikal nanti jatuh, faham? Okay. Cakra padat tu macam mana, CD ke? Ya betul, cakra padat tu ialah CD, compact disc. Yang ada tu kan, compact disc yang bulat tu kan, itu. Cause it's boring, kamu tak enjoy. Baik, so inilah dia berkaitan dengan kaedah-kaedah. Bermakna kaedah dia ada 5 ada 5. Okay, iaitu yang terakhir ialah rujukan kepustakaan. So di sini kita lihat, kita telah melihat tentang jadual, okay, dan kegunaan jadual, ciri-ciri jadual. Okey, begitu juga dan kita lihat berkaitan dengan bagaimana mereka mengumpulkan maklumat. So ada 5 cara, iaitu pemerhatian, kemudian temu bual, kemudian banci dan juga soal selidik serta yang terakhir iaitu rujukan kepustakaan. So ada lebih kurang 5. Okey, ada 5 kaedah pengumpulan maklumat. Baik, banci tu macam mana? Banci tu sebenarnya adalah calculate juga. Calculation. Banci tu calculation tetapi dilakukan secara official oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dilakukan secara official oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kalau macam kaedah pemerhatian, kaedah temu bual, soal selidik, itu adalah secara unofficial. Tapi kalau banci ni kebiasaannya digunakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia secara official. Macam orang kat jalan raya tu kan, ya. Macam orang yang kat tepi jalan raya tu, dia kira, okey, dia duduk, dia buat khemah, dia kira kereta yang lalu lalang kan, 1, 2, 3 kat highway kan. Dia kira tu, itu sebenarnya adalah daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Dia nak tengok berapa banyak bilangan kereta yang lalu di lebuh raya itu. Ada berapa banyak motosikal yang menggunakan jalan raya itu. Ada berapa banyak lori yang menggunakan jalan raya tersebut. So dia akan calculate. So dia ada 4-5 orang yang duduk kat situ. Ada yang duduk situ untuk kira kereta sahaja. Ada yang duduk kat situ untuk kira motor sahaja. Ada orang yang duduk situ untuk kira bas sahaja. Ada. Jadi dia akan calculate macam tu. Okey, dia akan catatkan. Macam itulah. Itu Jabatan Perangkaan Malaysia yang menggunakan kaedah banci. Okey. Baik. So, okey. So kalau kita lihat, bila kita dah dapat maklumat itu, maka kita perlu buat dalam bentuk persembahan grafik. Okey, kamu ingat kalau buat persembahan grafik ini memang banyak markah yang banyak diperuntukkan, dan graf adalah salah satu bahan grafik. Graf. Macam mana bentuk graf ni? Ya, grafik. Ya, grafik itu bentuk graf lah. Iaitu kita akan lihat bentuk graf. Inilah dia salah satu grafnya. Nampak tak? Ini graf lah ni. So, bila graf macam ni, senang nak tengok. Betul. No. PowerPoint itu ialah software. Okey, kamu tahu kan? Okey, kamu kata apa? Alah cikgu, graf macam ni saya boleh buat dalam bentuk PowerPoint kan? Maknanya yang ini adalah PowerPoint. Bukan. PowerPoint tu ialah softwarenya. Grafik itu adalah hasil yang kamu create. Gambar yang kamu create. Graf yang kamu create. Itu dipanggil grafik. Okay, the software yang kamu gunakan untuk membina, melukis ini, itu dipanggil PowerPoint. Boleh faham perbezaan itu? Jangan kamu keliru. Jangan kamu kata, oh ini PowerPoint cikgu. Bukan, ini bukan PowerPoint. Ini adalah grafik yang menggunakan software PowerPoint. Boleh faham tak ya? Perbezaan dia. Grafik dan PowerPoint. Boleh faham okey, baik. So itu perbezaan dia. Kita akan lihat dulu tentang graf. Ciri-ciri dan kegunaan graf.
Tu macam buku matematik. Okey. Baik. Data-data tadi yang kita dah kumpulkan melalui 5 cara tadi boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk graf. Dan antara grafnya adalah graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. So ada 3 graf. 3 jenis graf Graf bar mudah, graf garisan mudah, graf gabungan. Jangan tanya graf bar mudah, graf bar susah tak ada cikgu. Tak ada. Graf mudah ada, graf garisan susah tak ada. Tak ada. Jangan kau tanya. Jangan kau tanya. Okey. Baik. So graf bar mudah memang ada. Dan graf bar mudah biasanya terdiri daripada ini dia. Okey, iaitu terdiri daripada paksi-paksi menegak. Paksi menegak, paksi mendatar, menegak dan paksi mendatar. Kemudian mesti ada tajuk, title dan juga mesti ada petunjuk. Okey. Dan bar dilukis secara menegak atau juga boleh mendatar. So, ketinggian bar itu akan mewakili kuantiti sesuatu komponen itu. Jadi graf digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira. Biasanya mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Dan juga graf juga digunakan untuk menunjuk perbezaan antara komponen yang dikaji. Contohnya apa cikgu? Contohnya macam ni. Cuba tengok betul-betul. Nampak tak? Nampak tak graf ni? Dia ada tajuk. Ni tajuk. Cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah. Kemudian dia ada paksi menegak. Ni paksi menegak. Okey. Paksi menegak akan menunjukkan bilangan murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian dia akan ada paksi mendatar. Ini cara menunjukkan murid datang ke sekolah. Jadi dia akan buat yang biru ni untuk basikal. Yang biru ni untuk basikal. Yang merah ni untuk motosikal. Yang hijau ni untuk bas. Yang kuning ni untuk kereta. Dan yang coklat ni untuk jalan kaki. Jadi dia akan buat satu kotak per satu kotak. So, bila dibuat ini dipanggil bar, ini dipanggil bar dan ini petunjuk. Bila kamu sekali imbas je kamu tengok je graf ni kan, kamu dah tahu, uish. Ini yang paling tinggi, paling ramai pelajar-pelajar ni ialah yang berjalan kaki. Yang paling sikit, iaitu yang naik motosikal. Nampak tak? Dengan gambar, dengan graf, terus kamu dapat jawapan. Betul tak? Betul tak? Dengan graf, kamu terus dapat jawapan. Maknanya kamu mudahkan kamu. Okey, yang pertama ialah jalan kaki. Yang kedua terus motosikal. Iaitu paling sikit. Yang nombor 2 banyak, nombor 2 banyak bahas. Nombor 3 banyak, nombor 3 banyak kereta. Nombor 4 banyak, nombor 4 banyak ialah basikal. So, dengan gambar, sebab itu gambar lebih mudah, lebih ringkas, lebih senang nak ingat berbanding dengan jadual seperti tadi. Macam jadual tadi kan. Kalau kamu tengok jadual yang ini. Yang ini kamu tak nampak apa-apa. Ini tak nampak apa-apa kan. Just macam nombor-nombor kemudian perkataan. Nombor perkataan. Tak nampak apa kan. Okay. Tapi bila ditukarkan dalam bentuk ini, senang je. Inilah dia. Senang untuk kita faham dan mudah. Okay. Baik. So, macam boleh faham tak tentang jadual? Boleh? Pehe. Bagus. Okay. Namun begitu. Where can we watch back your video? Okay. Untuk video-video ini kamu boleh tengok semula. Okay. Ingat